Bersama-sama dengan saya dalam bugat-bugat santai, tuan-tuan dan puan. Bukan bugat-bugat dalam Facebook untuk menogakkan bonang yang basah, yo. Jadi saya menjawab dalam cerita dan bugat-bugat santai saya ni. Kalau tuan-tuan poning, saya tak poning. Jadi jangan poning-poning tuan-tuan dan puan. Saya nak jawab sekarang tuan-tuan dan puan. Dan lepas ni nanti akan ada interview dengan tokoh-tokoh yang tertentu. Pengalaman kahwin satu suku ini, apa kosan dan akibatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya nak bercerita dan saya nak menjawab beberapa persoalan tentang nikah satu suku ataupun nikah sesuku. Hari ini dah pun berlangsung dan berjalan. Nikah satu suku, lain bapa, lain lembaga, boleh kata. Misal kata suku Selamat Pahang dengan suku Selamat Minangkabau. Contoh. Dan kemudian boleh pula kata nikah satu suku, bapa dan lembaga dari segi luak yang lain. Misal kata luak Teraci dengan luak Lunguan. Dan bondo tu pun dah berjalan dah, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian satu lagi isu, nikah satu suku, nikah satu suku, bapa sama, lembaga sama. Ada pula tuan-tuan dan puan-puan dah berlangsung dan dah dibuat pula yang laki-laki itu keluar daripada suku masuk suku lain. Ada pula mengobat masuk suku Abah kata. Dan yang perempuan tu masih lagi duduk dalam suku yang sama. Boleh kata. Jadi saya tanya pada bapa lembaga dalam adat yang terlibat, itulah yang dibuat itu. Jadi maknanya main tukar gitu ya. Bila main tukar begitu saja tuan-tuan dan puan-puan, jadi tuan-tuan dan puan, ini sudah ada satu kelainan, sudah ada satu keganjilan. Bila buat macam tu, orang yang kedua akan ikut, orang ketiga akan ikut, orang yang keempat akan ikut, orang kelima yang akan ikut. Dan saya masih ingat masa tu arwah Datuk Seri Maharaja Khalid bin Bongit yang banyak bercerita soal ni. Ibarat simpu sentak kata, jangan simpu mati. Okey, tuan-tuan dan puan, memang maklum, memang setuju. Dan kemudian ibarat empangan kata dia. Jangan diompang, ompang sampai hati dia akan pecah. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau kahwin satu suku, kalau empangan tu dah pecah, macam mana pula labu boleh menjala ke kundo, kundo boleh menjala ke labu, orang ke orang. Labu menjala ke kundo, maksudnya mesti kahwin dengan suku lain, bukan dalam suku yang sama. Jadi kalau dalam suku yang sama dah tak original lagi tuan-tuan dan puan. Jadi saya nak ulas lagi. Masyarakat adat Aceh tidak boleh berkahwin dalam suku yang sama. Suku yang sama dianggap saudara. Kahwin berlainan suku adalah penting dan ini tidak melanggar persumpahan dalam adat. Ingat tuan-tuan dan puan. Apa sumpah? Adat bersaudara, saudara dipertahankan. Adat berkampung-kampung dipertahankan. Adat bersuku-suku dipertahankan. Hidup sandar menyandar bagai au dengan tobing. Labu menjala ke kundo, kundo menjala ke labu, orang ke orang. Ini sumpah nenek moyang dulu. Yang mesti kita ikut. Di Minangkabau dilarang kahwin sesuku dan diibaratkan memakan cicak kata. Bondo yang tak baik dimakan harus dimakan di tompek yang jauh. Ini kiasan ni tuan-tuan dan puan. Tak boleh. Jadi harus dibuang jauh-jauh dan dipulaukan kata. Malahan tompek duduknya pun mesti dimasuk. Ini kalau yang berlaku dulu-dulu. Nenek moyang dahulu membuka tompek secara bersama dengan suku-suku yang lain.
dan mohon dari tuan tanah asal di sini, iaitu Tok Batin untuk teroka ikut kawasan masing-masing, dan mereka bersetuju, bersumpah agar keturunan mereka mencari jodoh di luar suku masing-masing. Tok Rombo ini menjelaskan adat bersaudara-saudara dipertahankan ibarat tolu sesangka, bocah sebiji, bocah somoe. Ya, hino seorang, hino sesuku. Konsep ini sentiasa dihidupkan, dan konsep ini dah hilang hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Termasuk dalam memilih jodoh pun dibuat macam ni. Berkahwin dengan suku yang lain, apa sebab mesti berkahwin dalam suku yang lain? Mengukuhkan lagi hubungan dalam suku. Ada sikap melindungi semua dalam suku. Mengukuhkan lagi hubungan antara suku. Dan muncullah istilah Somondo yang sangat penting. Somondo untuk menjaga tanah Tompek Mondo dan tanah Binyek dan segala hal yang ada kaitan dengan Tompek Mondo dan Binyek. Dapat mengawal perbuatan sumbang antara lelaki dan perempuan. Bermula dari zaman arwah Datuk Khalid bin Bonget yang saya sebut tadi, sudah mula timbul istilah simpul sentak dan buka empangan. Ada pelepasnya jika mahu kahwin sesuku, tetapi ini adalah jalan terakhir dan tidak boleh dielakkan lagi, iaitu bapa sama, lembaga sama, lelaki diminta keluar suku dan masuk mana-mana suku yang mahu menerima. Bukan makna suku abang saja, tuan-tuan dan puan. Perempuan kokar dalam suku yang sama kerana ia bakal menerima tanah pusaka. Tetapi lelaki juga kelak jika mahu menyandang pusaka, kena dipulihkan pusaka dahulu. Perempuan pun sama. Jadi sebelum keluar suku, kena didenda dahulu seekor kobau, boreh, kelapa, omeh dan duit. Dan ada bilangan-bilangan yang tertentu. Setelah itu barulah masuk ke suku lain. Bagi lelaki, perbuatan ini tidak digalakkan kerana akan jadi ikutan biasa nanti. Cuma untuk selesaikan masalah saja. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, dalam Islam pun tidak digalakkan, bukan tidak dibenarkan, tidak digalakkan kahwin saudara, tuan-tuan dan puan. Sebab dia ada kaitan dengan bijaksana anak-anak yang bakal dilahirkan nanti. Itu kalau kita tinjau dari segi sainsnya. Tok Rombo menyatakan, kahwin sesuku, kok kedarik sial balau, kok ke laut tumpat karam, kok beranak tak cukup sifat ditimpo dek bisa bosi kawi, laksana buah bululuk, terjampak ke laut tak dimakan ikan, tercampak ke darat tak dimakan ayam. Tok Rombo di atas sebagai pengajaran. Sekira diingkari, Tok Rombo adat di bawah mengingatkan, lalu hangui, surut layu, patah berkubang, cabut layu, dianjak mati. Rumusannya tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita fikir-fikirkanlah balik. Dulu tak boleh tuan-tuan dan puan, dan sekarang ni boleh. Dan macam mana patut kita nak menyelesaikan benda ni? Ya, sebab Islam sendiri pun tidak menggalakkan. Jadi oleh sebab itulah ada perundangannya seperti itu. Tetapi jalan penyelesaiannya seperti yang disebut tadi. Tak digalakkan, tapi kalau dah tak dapat dielakkan, itulah jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa like, share dan subscribe Raja Tok Rombo Official. Bye-bye.